Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini cikgu nak sambung mengajar bab 1. Jadi anak-anak boleh tengok dalam buku teks muka surat 22 dan 23. Cikgu nak ajar untuk buku panjang dengan menggunakan angkut vernier dan tolok skru micrometer. Jadi di tangan cikgu ni alat ni nama dia angkut vernier. Jadi dekat angkut vernier ni sebenarnya kita boleh buka dia. Jadi dia ada dua rahang. So kat atas ni yang bentuk macam ni, ini untuk ukur diameter dalam. Dan yang kat bawah ni untuk ukur diameter luar. Jadi bila rahang ni kita masukkan, kita nak ukur diameter dalam. Kalau kita ada bentuk cincin yang macam ni, kita lekatkan dia macam tu, bermaksud kita dapat bacaan diameter dalam. Jadi kita baca dekat tengah-tengah ni adalah skala utama. Skala utama ni boleh jadi dalam milimeter ataupun inci ataupun sentimeter. Tapi yang kamu belajar adalah sentimeter lah. Dekat atas ni, kat sini dengan yang dekat bawah ni, ini adalah skala vernier. Jadi angkut vernier ni boleh baca dalam unit yang lebih kecil daripada pembaris. Lebih kecil daripada pembaris. So kat luar, yang bawah ni macam ni tadi kan. Yang ini pula, ni untuk ukur diameter luar. Jadi kita letak macam ni. Kita tutup. Dan kita baca bacaan dia. Tutup baca bacaan dia. Jadi kalau bacaan dia macam ni. Kita tolak bacaan dalam dengan bacaan luar tadi, kita dapatlah tebal benda ni. Itu untuk angkut vernier. Tadi kan kita ada dua bacaan. Bacaan pertama yang dalam ni, kita letak kat dalam ni tadi. Kita letak kat dalam, dapat bacaan dalam ni. Kemudian kita letak dia dekat luar. Kita letak kat luar. So yang dalam tolak luar, luar tolak dalam, dapatlah diameter ketebalan benda ni. Okey. Lagi satu alat kita ada tolok skru micrometer. Tadi angkut vernier, tolok skru micrometer. Okey. Ini adalah tolok skru micrometer. Ni tolok skru micrometer. Okey. Dalam tolok skru micrometer ni, dia ada skala utama dan skala vernier. Jadi bila kita buka, dia halus sebenarnya. Dia baca dalam milimeter, bacaan dia kecil. Kita buka. Okey, cikgu harap kamu nampak lah. Okey, dekat sini, silau tak? Tak silau kot. Dekat sini, cikgu harap kamu nampak lah. Dekat sini ni dia punya skala vernier. Yang kat sini, salah. Dekat sini skala utama. Yang dekat sini adalah skala vernier. Jadi skala vernier ni, kalau kamu perasan, dia mula dengan kosong. So, satu pusingan ni ada 50 senggatan. Ini sekarang. Kat belakang ni tombol ni ratchet. Dia bunyi. Tak. Ratchet. So kalau bunyi maksudnya dah rapat lah. Dah rapat. Tapi kalau tak ada bunyi macam ni, dia tak rapat lagi lah. Kita akan pusing sampai dengar bunyi tik. Katakan cikgu berhentikan dia. So maksudnya dia dah rapat lah macam tu. So apa tujuan dia? Kita nak ukur benda nipis. Contoh benda yang nipis, mungkin benda yang macam ni. Gunting ni nipis ni. Berapa tebal dia? Kalau kita ukur tebal gunting ni dengan pembaris. Kita ukur tebal gunting ni dengan pembaris. Ni bacaan inci, ni bacaan. Susah kita nak agak tebal gunting ni berapa. Susah kan? So kalau kita ukur dengan angkut. Kita ukur dengan angkut. Pun sama juga. Bacaan dia terlalu kecil untuk kita baca. Tapi kalau kita nak lagi tepat, kita baca dengan micrometer. So micrometer bacaan dia lagi kecil. So kita dah belajar kan, cm, mm lagi tepat, lagi jitu sebab lagi kecil. Okey. Dalam alat ni tadi, cikgu dah tunjuk dua lah. Satu angkut vernier, satu
tolok skru micrometer. Dekat angkut vernier ni ada dua fungsi lah. Ni rahang dalam dengan rahang luar. Kalau yang dekat micrometer ni dia tombol kat sini lah. Okey. Ada rahang pengunci semua. Jadi kita rujuk buku teks muka surat 22 dengan 23. Cikgu nak terangkan satu-satu untuk cara baca angkut vernier. Okey? Right. Baiklah, kita tengok pada buku teks muka surat 22. Angkut vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman sesuatu objek. Bahagian terkecil bacaan angkut vernier ialah 0.01 cm atau 0.1 mm. Oleh itu, angkut vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris yang hanya mengukur bacaan terkecil sehingga 0.1 cm atau 1 mm. Jitu bermaksud lebih kecil, lebih tepat bacaannya. Kalau peka bermaksud berubah sikit je, dia dah boleh kesan dah perubahan tu. Tu kalau peka. Sekarang cikgu tunjukkan gambar rajah kat buku teks kita. Kita tengok gambar rajah 1.13. Dia bagi ada satu berbola macam ni. Jadi bila dia ukur, benda ni terbuka lah tadi, macam cikgu tunjuk tadi terbuka. Kita tak baca bacaan yang dekat luar ni, kita baca bacaan yang dalam petak ni. Bacaan dalam petak ni. Jadi bacaan dalam petak dia macam ni. Jadi kita baca dua bacaan, skala utama dengan skala vernier. Skala utama nak baca sampai mana? Skala utama kita baca sampai kosong skala vernier. Sini. Jadi kalau ini nombor 3, 3.1, 3.2. Jadi skala utama dia, ni skala utama 3.2. Skala vernier kita baca macam mana? Kita baca yang buat segaris. 0, 1, 2 segaris. Yang buat segaris. Jadi dapat 3.22. Baik, cikgu tunjukkan contoh sekejap ya. Ini contoh. Kalau dekat sini nombor 2. Dekat sini nombor 2 bermaksud dekat sini 1.9, 1.8, 1.7. Bermaksud ini 1.7. Ini 1.6, 1.5. Tengok cikgu kira. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Macam tu. Jadi skala utama kamu kita baca sampai kosong, sampai sini saja. Jadi yang lain ni kita tutup. Tutup yang lain. Sampai sini. Tutup. Jadi yang kita ada 1.5, 1.6, 1.7. Jadi skala utama kamu adalah 1.7. Tulis 1.7 skala utama. Skala utama 1.7. Skala vernier kita ambil yang buat satu garisan lurus. Cuba tengok yang buat garisan lurus. Ni sengit. Ni kan? Tepat kan? Tak sengit? Ni sengit sikit. Baik, nombor berapa ni? Nombor 1. Kita tulis dia sebagai 0.01. Jadi jawapan dia 1.71. Okey. Okey, kita tengok contoh lagi satu. Lagi sekali. Dalam contoh yang kedua ni, kita tengok kosong di sini. Apa kita nak buat dengan skala yang lain ni? Skala yang lain ni kita tutup. Tutup sampai mana? Tutup sampai kosong. Tutup. Macam tu. Jadi, kalau sini 2, ini bermaksud 2.1
2.2, 2.3. Yang ni adalah 2.4. Kita dapat dah. Skala utama kita 2.4. Jadi skala vernier kita yang buat garis lurus. Ni sengit garis lurus dengan mana? Antara skala vernier dengan skala utama yang buat garis lurus. Lurus tak ini? Cuba tengok. Lurus tak? Yang ni paling lurus kan? Nombor berapa ni? Nombor 9. 0.09. Tambah 22. Jadi jawapan kita 2.49. Unit kita adalah cm. Yang ni cm lah. Unitnya adalah cm. Boleh? Okey, contoh last. Okey, contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Kosong kat mana? Kosong kat sini. Nak buat apa? Nak baca skala utama? Tutup dulu. Tengok sini nombor 3 kan? Selepas nombor 3, bermaksud ni 2.9, 2.8, 2.7, 2.6. Yang ini adalah 2.5. Jadi tutup dulu. Tutup betul-betul, paras kosong. Jadi yang nampak 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Jadi skala utama kita tulis 2.9. Nak cari yang vernier, kita cari yang buat garisan lurus. Lurus tak? Sengit kan dengan atas? Ni pun sengit dengan atas. Ni dengan ni. Nampak yang mana lurus? Pada mata cikgu, cikgu nampak yang ni lurus. Jadi 0. Cikgu tulis 28 pula, 29. 0.2. Jadi 2.92. Macam tu jawapannya. Baik. Untuk pengetahuan anak-anak, dalam angkut vernier ada ralat sifar. Jadi kalau skala utama dengan skala vernier tu tutup rapat, kosong dia sekali, bermaksud alat tu tiada ralat. Maksudnya bila kita rapat dah macam ni, jadi kita tengok nilai kosong atas dan kosong bawah. Kosong atas dan kosong bawah, dia selari, dia tak sengit, bermaksud tak ada ralat. Tapi kalau ada sisihan, bermaksud skala utama dekat tengah-tengah, skala vernier ni masuk ke dalam, ke kanan. Dia ke kanan, bermaksud skala ni ada ralat sifar positif. Tetapi kalau yang sebelah sini, skala utama ni duduk tengah-tengah. Kita tengok skala vernier. Skala vernier ni bergerak agak ke kiri. Jadi dia ada ralat sifar negatif. Okey. Itu dua. Ada dua ralat sifar. Satu positif, satu negatif. Jadi, cikgu nak tunjuk macam mana nak baca ralat tadi ya. Contoh macam ni. Jadi, kita nak tahu ni ralat apa. Pertama, kita tengok kosong dia. Yang atas, kita tahu skala vernier utama. Jadi, yang bawah adalah skala vernier. Jadi skala vernier ni duduk, kosong dia duduk ke kanan daripada skala utama. Skala utama kat sini, skala vernier ke kanan. Jadi ini adalah ralat sifar positif. Pandai. Ini ralat sifar positif sebab skala vernier ke kanan. Kemudian kita cari yang buat garis lurus dengan yang atas. Macam tadilah. Ni buat garis lurus. Kita baca 0, 1, 2. Jadi sifar positif nilai dia 0.02 cm. Macam tu ya. Jadi contoh yang seterusnya, kita tengok gambar rajah. Kita tahu daripada sini bergerak gambar rajah cikgu. Tak maaf. Daripada sini yang atas ini adalah skala utama. Jadi yang bawah ini adalah skala vernier. Pandai. Kemudian kita nak tahu ralat apa. Kita tengok kosong ini. Kosong ni dia pergi ke kiri. Ke kiri berbanding dengan skala utama.
Jadi di sini ralatnya adalah ralat sifar negatif. Ralat sifar negatif. Jadi kita dah tahu ralat sifar negatif. Jadi kita akan tulis bacaan dia sebagai, kita cari yang buat garisan lurus yang ni. Lepas kita cari yang buat garisan lurus dengan yang atas, jadi kita nak baca yang ini. Jadi tips dia kita baca dari belakang. Jadi kan ni sebagai kosong. 0, 1, 2. Jadi bacaan kita adalah, kita tulis bacaan negatif 0, 0,2 cm. Macam tu. Kalau tak nak tulis macam ni, kita boleh baca dari depan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita dapat 8. Jadi kita boleh tulis bacaan dia sebagai 0.08 tolak 0.1. Jadi bila kita buat, kita tetap masih dapat jawapan yang sama, negatif 0.02 cm. Okey. Cikgu harap kamu faham. Baiklah, sekarang kita tengok pada buku teks muka surat 23, tolok skru mikrometer. Tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur ketebalan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Bahagian terkecil bacaan tolok skru mikrometer ialah 0.001 cm atau 0.01 mm. Oleh itu, tolok skru mikrometer adalah lebih jitu daripada angkop vernier dan pembaris. Baik. Cara baca masih lagi sama. Cara baca, kita kena baca skala utama dan kita kena baca skala vernier. Tetapi untuk baca dia lebih mudah daripada angkop vernier. Kenapa? Skala utama dia dekat bahagian tepi yang besar-besar ni. Skala vernier dia nombor bermula daripada 0 sampai 50. Kita tengok. Kalau kat atas ni 0, kat bawah ni maksudnya 0.5, separuh. Kalau yang ni 1, bermaksud yang ni 1.5. Kalau yang ni 2, bermaksud yang ni 2.5. Kalau yang ni 3, bermaksud yang kita nampak ni 3.5. 3.5. Skala utama. Skala vernier, kita terus baca yang buat garis lurus. Ni garis lurus. Tengok betul-betul buku teks kamu. Jadi kalau sini 35, 36, 37, 38. 0.38. Macam tu. Jadi kamu punya bacaan 388 millimeter. Macam tu caranya. Baik. Sekarang cikgu nak tunjuk kamu macam mana nak baca ralat sifar. Apabila tolok skru mikrometer ini kita tutup rapat-rapat, kosong ni pun tak nampak dan kosong yang ni pun duduk sama saja sekata. Bermaksud tiada ralat sifar. Tetapi bila kita tutup rapat-rapat, kosong pada skala vernier tak sama dengan garis tengah ni. Ni garis tengah dia ni, nampak? Tak sama. Dia ke bawah. Jadi kita kena naik atas satu untuk bagi sama naik satu. Sebab tu ralat sifar positif. Satu tangga ke atas. Kalau ralat sifar negatif sama juga. Bila kita tutup rapat-rapat, kosong dia tak jadi macam ni, tak duduk tengah macam ni. Kosong dia terlebih pula duduk ke atas. Maksudnya kita kena mengundur ke belakang. 0, 1, 2. Sebab tu ralat sifar negatif 0.02. Okey. Jadi bacaan sebenar kita adalah bacaan alat tolak dengan ralat. Kalau alat kita angkop vernier tolak dengan ralat. Katakanlah bacaan kita adalah bacaan angkop vernier. Katakanlah bacaan kita adalah angkop vernier. Jadi bacaan sebenar yang kita cari, macam dalam
buku teks tadi, dia tunjuk bacaan angkut vernier dia 3.322. 3.22. Jadi kalau kita tolak dengan ralat sifar negatif, tolak ralat sifar negatif, ini rujuk buku teks. Ralat sifar negatif, buku teks bagi kosong negatif 0.06. Jadi kita kena tambah 3.22 negatif, jumpa negatif akan dapat positif 0.06. Jadi bacaan kita akan jadi 328 cm macam tu. Itu kalau ralat sifar negatif. Kalau ralat sifar positif, cikgu tunjukkan kejap. Jadi kalau baca ralat sifar negatif, kita tengok lagi buku teks muka surat 22. Angkut vernier kita bacaan dia 3.22, tolak ralat sifar positif pula. Ralat sifar positif contoh bagi 0.03. Jadi kita tolak sahaja, kita akan dapat 3.19 cm macam tu. Sama juga dengan micrometer skru. Untuk skru micrometer. Baiklah. Sekejap kita sambung berikutnya. Jadi hari ni sebenarnya kita nak belajar mengenai kejituan. Jitu ni maksudnya tepat. Tepat. Maksudnya bacaan kita tepat, jitu. Kepersisan, persis. Persis maksudnya bacaan dia hampir-hampir ataupun dekat-dekat, hampir-hampir. Dan kita nak belajar kepekaan. Peka. Peka maksudnya sensitif. Sensitif. Bermaksud. Apa maksud benda ni semua? Kita kalau kita ada satu bacaan, cikgu bagi contoh. Bacaan sebenarnya, contohlah, minta maaf, goyang sikit. Kalau bacaan sebenar kita adalah katakan 3 cm. Bacaan sebenar kita 3 cm. Ni cm lah, 3 cm. Bacaan sebenar 3 cm. Tapi bila kita ukur, kita dapat 29 cm. Ini yang kita ukur. Jadi 29 cm ni kita sebut bacaan yang persis. Persis. Hampir kan? Dekat kan? Dekat. Dikatakan 3 cm tu pakai pembaris. Jitu tepat bermaksud kalau kita berukur pakai yang lagi kecil, pakai angkut vernier, mungkin kita dapat perpuluhan. Kalau kita pakai micrometer, lagi kecil nilai dia kita boleh dapat. Itu maksudnya jitu. Kalau peka pula, macam kita ada penimbang yang pakai dacing, yang pakai jarum tu, dengan penimbang elektronik. Penimbang elektronik ni kadang-kadang kita letak sikit je, dia dah bergerak perpuluhan dia. Itu bermaksud peka. Sikit je berubah, dah boleh kesan dah perubahan tu. Macam kalau termometer tu boleh baca 1 darjah Celsius, 2 darjah Celsius. Dia peka tak? Dia tak peka. Kalau kita ada termometer yang boleh baca 1.1 darjah Celsius, tu lagi peka. Sebab bacaan dia lagi kecil, lagi jitu. Macam tu. Ralat pula. Ralat. Kalau dalam buku teks kita tengok ralat. Ralat ada dekat muka surat. Sekejap Ralat dalam buku teks Ralat dalam buku teks ada dekat muka surat 26. Ralat dalam buku teks ada dekat muka surat 26. Ralat dalam buku teks dekat dalam buku teks ni dia tunjuk ralat. Ni ada jadual. Ralat sistematik dengan ralat rawak. Ralat sistematik, ralat malah pada suatu alat pengukur yang diperolehi setiap kali pengukuran. Contoh ralat sifar. Alat pengukur tidak jitu. Maksudnya bacaan dia berubah-ubah. Tak tepat, tak sama. Kadang-kadang ada alat tu bila kita goncang sikit, dia bagi nombor lain. Kita goncang lagi sikit, dia bagi nombor lain. Itu maksudnya alat yang berubah-ubah. Jadi yang kita belajar tadi ralat sifar. Ralat sifar ni duduk bawah ralat sistematik. Ralat sifar ni ada 2 jenis kan? Ralat sifar positif, ralat sifar negatif.
ralat rawak. Ketidakpastian pengukuran disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Apa maksud ralat rawak ni? Yang sesuatu ralat yang kita tak boleh nak ukur. Contohnya kalau kita ambil ayunan, benda yang berayun, kawasan tu ada angin. Jadi ada gangguan lah sikit kat situ angin tu tadi. Kalau ada angin kadang laju, kadang perlahan. Ataupun kita kata kita ambil bacaan, contohnya kita guna cahaya, nak kira cahaya, tapi kita buat dekat tempat yang tak gelap. Macam mana kita nak kira? Sebab ada gangguan cahaya lain. Macam tu. Biasanya ralat paralax lah. Ralat paralax bermaksud mata tu kena serenjang dengan skala bacaan. Okey, ini contoh pembaris. Balik pembaris cikgu. Okey, ni pembaris. Okey, pada pembaris ni ada skala. Mata kamu bila tengok skala kena tepat macam ni. Kena tepat. Kalau sengit, kamu nampak lain. Sebab kamu kena ingat, kalau pembaris mungkin tak salah sangat, tapi kalau alat tu dia ada cermin kat luar dia macam termometer. So mata tu kena serenjang dengan skala. Okay, itu ralat paralax, ralat yang disebabkan oleh mata. Baik, kita berhenti dekat sini. Nanti cikgu akan sambung untuk membuat anggaran. Okey, terima kasih. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Maassalamah. Wadalika. Bye.